kita kalau macam tetamu kan, kalau kita pergi rumah orang, mesti kita bawa buah tangan, betul tak? Kan? Betul. Apa ni datang rumah orang tak bawa buah tangan? Contoh lah kan? Tak. Jadi mesti datang bawa buah tangan. Betul tak? Betul. Jangan bawa apa ya? Bawa tolu. Dia beli tolu. Boleh lah gula kau. Kabel balik. Dia bawa. Tak tentu arah aku. Bawa lah. Beras ke tak zakat. Kentucky ke. Sedap sikit. Lagi apa ni? Lagi bawa lah pizza ke. Kedekut. Kedekut bawa tu je. Tazah hilang. Tazah hilang. Ada dah. I'm here. I'm here. Cakap orang putih je. Apa tu tadi? Apa adab? Adab. Bawa tetamu bawa Bukanlah. Bawa barang. Bawa barang. Nak bawa apa tadi Ustazah? Kita sebagai tetamu bawa lah barang buah tangan. Jangan bawa apa tadi? Yang tu tadi tu. Bawa tolu lagi. Ya Allah, kedekutnya dia. Menantu tak suka lah aku. Tak suka. Mak mentua marah tau. Mak mentua marah. Ya Allah. Janganlah tergah. Janganlah bawa tolu. Apa dah? Kedekut lah orang tu Ustazah. Kedekut. Bawa lah berat-berat. Bawa berat-berat. Aduh. Jadi kita sebagai tetamu bawa buah tangan. Bawa buah tangan. Cukuplah buahnya. Aduh. Bawa buah limau ke, bawa buah tembikai, bosa. Sedap sikit. Bawa buah hobong. Buah hobong. Apa? Limau bong. Dan sedap sikit. Aduh. Limau bong awak. Pernah makan tak? Pernah makan tak? Tahu tak limau abong dia kata limau abong? Tahu tak? Limau Bali tahu. Piah pula. Siapa nama tadi? Lupa dan dah. Syirah piah pula. Piah mana piah? Kau lah. Piah kau kau. Kau. Siapa nama kau tadi? Siapa nama tadi? Dah lupa dah. Ya Allah, Tazah. Pira pula. Siapa tu? Sudah kita pula ya. Tazah, bagi dia pula. Bagi dia pula. Limau apa? Apa sebenarnya? Limau bong. Tak pernah makan. Limau bong. Ambong tu akak abang awak tu. Ambong. Dia kau bayar ambong Tazah. Sian. Dia cari ambong tu. Ambong lah kan. Akak ipar. Ni apa ni? Saya suka tengok cerita karak. Cerita karak yang mana satu? Oh, cerita karak ni. Sepira ni. Sepira. Dia kan pelakon. Kita ni apa? Kita ni bukan pelakon. Ni apa? Apa dia? I penyampai. Oh, penyampai. Penyampai. Sama lah. Sama. Balik. Mana tadi bawa buah adab ni pergi ke rumah. Okey. Dah boleh masuk balik Masuk okay, alam balik. Berbalik. Kita pergi rumah orang, balik rumah mak, bawa buah tangan. Jangan bawa nyamuk yo. Kan? Tu ayat yang sedap. So, kita pergi Mekah, kita jadi tetamu Allah. Kita jadi tetamu orang, kita bawa buah tangan. Tapi bila kita jadi tetamu Allah, kita datang ke rumah Allah tahu Baitullah itu rumah Allah. Jadi kita pun bawa buah tangan juga. Apa? Sebab kita kan tetamu, kita datang ke rumah Allah bawa buah tangan, tetapi buah tangan yang berbentuk dosa. Allahu Akbar Ustazah. Ya ke? Allah cakap, marilah jadi tetamu aku, Duyufur Rahman. Kita datang, kita bawa buah tangan yang berbentuk dosa. Allah kata, bawalah dosa-dosa kau tu. Sebab aku nak ampunkan. Allahu Akbar. Oh. Kita pergi rumah orang, bawa buah tangan sebagai tetamu.
Kita pergi rumah Allah bawa buah tangan, tapi buah tangan kita dosa-dosa kita. Tapi Allah kata, bawalah, aku nak ampunkan. Bawalah, aku nak ampunkan. Maknanya tak Jadi payah takut lah nak pergi Mekah, Ustazah. Tak payah. Kadang-kadang orang cakap, dosa kau banyak kau pergi Mekah, nanti kau datang Mekah tak nampak Kaabah. Tak berwasih, kebaikan. Tak apa. Kenapa takut? Kan Allah tu maha penyayang. Yang tak penyayang tu manusia orang dongki tu. Allah tak. Allah kata, datanglah. Kau banyak dosa bawa dosa-dosa kau tu. Mestinya aku ampunkan. Allah. Tapi Tuhan, dosa aku gila teruk kot. Teruknya ya Allah, aku tak beranikan macam-macam aku dapat kafarah kan dekat Mekah. Allah kata, siapa cakap? Bawa ni dosa-dosa kau kat sini. Bawa. Kau tawaf ke, kau sa'i? Bawa, aku nak ampunkan. Allah bukan saja nak ampunkan, dia siap bangga lagi kan. Dia siap bangga. Tengok malaikat, tengok hamba aku sanggup tahu datang. Daripada jauh ke seluruh pelosok dunia, daripada China, Jepun semua, ya Allah, jauh tahu dia orang datang. Sanggup kerana aku tahu. Kalau ini dalam hadis Allah kata, dia orang sanggup datang walaupun dia orang tak nampak tahu aku. Kalau dia orang nampak aku, macam manalah sungguh-sungguhnya hamba aku. Tapi kau tengok, dia datang kerana aku. Maka aku ampunkan segala dosa-dosa mereka. Sebab itu haji ni adalah total action kita sebagai orang Muslim untuk tunjuk yang kita ni ikut perintah Allah. Jadi siapa yang cakap, nak pergi haji kau tak sampai sahur gila, tunggulah tua sikit lah. Jangan. Jangan. Siapa cakap tak sampai seru? Seru tu Nabi Ibrahim dah buat dah perintah seru tu. Tugas kita poi je. Pergi je. Ya. Yang kalau apa? Kan orang kata kalau bayangkan Mekah tu kan mesti nak macam orang yang kiranya khatam Al-Quran berkali-kali. Ni awak mengaji mengangkat-angkat layak kau pergi Mekah. Macam tu. Doa Masya pun takat kira yang paling laju doa makan dia contohlah kan. Layak Cuba baca kau nak doa pergi makan. Mekah. Allahumma barik lana. Barik lana. Bima. Razak tanah. Razak tanah. Razak ke datang Razak. Razak bos. Razak bos ayo. Marah dia kan tersodak dia. Tersodak dia bos kita. Marah bos kita. Jangan tersodak dia Ustazah. Razak apa? Macam mana kan? Razak Ahmad. Allahu Akbar. Ustazah. Marah bos. Allah. Ya Ustazah. Fima razaqtana. Okey. Wakina. Wakina? Azabannar. Maafkan laju Ustazah. Doa lain mengangkat. Doa lain mengangkat lah. Ya aku nak pergi Mekah Ustazah. Bayangkan tu. Mukadam pun tak khatam. Ini kan pula Quran. Contoh. Okey. Baik. Sebab Allah ni tidak menilai kesempurnaan. Sebab dia tahu dia memang ciptakan manusia tu tak sempurna. Bila kita rasa kita tak sempurna, kita tak pandai, maka sempurnalah kita sebagai manusia. Kalau kita rasa kita ni banyak dosa, rasa tu bagus. Sempurnalah kita sebagai manusia yang tak sempurna. Orang yang rasa dia perfect, dia tak sempurna sebagai manusia. Kau perfect baik, kau jadi malaikat. Kan? Marabuka. Meninggal kau. Kau jadi malaikat. Tidak. Dah angkat dia. Tiba dah baru buka sampai. Batu dua dah gitu. Ustazah. Ampun. Takut Ustazah. Ada orang cakap kok Boris Apa? Ustazah adik banyak dosa tu. Aku cakap dengan Boris dia. Aku kebal. Siapa? Apa soalan ni tadi? Siapa? Ada orang cakap. Apa ni mana? Ada orang cakap kok Poi Sanun takut tak nampak Kaabah Ustazah. Dek banyak dosa. Rugi Poi. Maksud memang ada orang pergi Sanun tak nampak Kaabah. Tapi cek rupa dia lupa pakai spek. Lah buto. Ya ampun.
dia? Dia datang pergi tawaf, dia lupa nak buka spek hitam. La ilaha illallah leko dek melawar. You pula. Takutlah. Orang pergi Mekah mana nak melawar-lawar. Orang berkamban je. Berkamban. Kat situ. Tak apa ya Allah. Apalah kan. Ustazah baru cakap tadi. Ini awak yang gelak. Jangan dekat sangat dengan kamera tu. Jauh sikit. Jauh sikit. Aduh. Bahayalah. Lepas tu, dia datang lagi. Balik. Ustazah kan balik kan. Mana Ustazah? Ada. Ustazah. Lepas tu, ada tak? Mana? Lepas tu Ustazah, apa tadi? Mata dia tak nampak Kaabah. Dia cakap, dia datang dekat. Dia pergi balik. Datang dekat. Tak nampak Kaabah. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Ya Allah. Tak jadilah. Tak jadilah haji. Tak jadilah haji. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Jadi orang yang takut pergi Kaabah, pergi Mekah, takut tak nampak Kaabah, takut dosa dia banyak sangat, takut Allah balas dekat situ, maka buanglah perasaan tu, bersangka baiklah dengan Allah. Orang yang rasa macam tu tidak beradab tau dengan Allah. Adakah Allah tu maha penghukum ya kau sifat Kau tunggu nanti kau pergi Mekah dia tak bagi mati kau aku kerjakan. Siap kau mati kau aku kerjakan. Datang pak. Ganas ni. Bahaya ini bahaya. Bahaya ni. Ustazah takutlah saya balik. Saya balik dengan Ustazah ni. Aduh, takut. Ustazah, Jadi kena esok Apa tu? tak dia tanya Apa dia? esok niat puasa Arafah boleh satukan dengan niat puasa sunat Isnin ke? boleh, boleh. Boleh. Boleh, Macam mana? boleh. Cantum niat itu. Boleh, Saja boleh puasa qada Arafah. sekali kan? Puasa Arafah. Boleh. Boleh, cantum boleh. Cantum boleh. Macam mana baca? Macam mana baca? Niat qada dulu Ustazah Aduh kadang. Boleh. Mana dulu? Mana dulu? Mana-mana pun boleh. Letak qada dulu lah, letak qada dulu. Kotak kada. Tak qada dulu. Lepas tu, Masya Allah. Artinya orang yang tak pergi haji, puasa. Maknanya orang yang pergi haji ganti. sekarang ni, besok orang pergi haji, dia akan berwukuf di Arafah. Oh maksudnya Ustazah kita ganti dengan puasa kita kat sini. Boleh. Betul. Kita ganti dengan, bukanlah ganti artinya amalan kita kat sini dengan puasa. Orang pergi haji tak payahlah. Kan? Jadi orang tengah wukuf ni, ya Allah, cemburunya kita kan. Tapi tak apalah. Dia tengah wukuf doa, ya Allah minta ampun, ya Allah minta ampun, ya Allah. Wukuf tu artinya duduk je situ. Gambaran padang mahsyar. Gambaran padang mahsyar. Oh, ingatkan wukuf tu beradik-beradik dengan tawaf bukan ya? Bukan. Wukuf ni duduk dia di satu tempat. Yang mana nama tempat ni Arafah. Yang tempat Nabi Adam jumpa Hawa tu. Yalah. Tempat Nabi Ibrahim jumpa Hajar dan Ismail tu. Dan lagi satu ni. Wukuf ni, tempat Arafah ni, padang Arafah dia lebih kurang 18 km daripada Kaabah. 18 km daripada Kaabah, daripada Masjidil Haram. Tempat dia ni. Satu peristiwa lagi ialah berlakunya turun ayat yang terakhir untuk Nabi SAW. Turun ayat yang terakhir ketika Nabi di Arafah. Nabi haji dia yang pertama dan inilah haji yang terakhir. Jadi dalam surah Al-Ma'idah, Nabi diam dan Nabi dapat wahyu. Nabi diam dan Nabi dapat wahyu. Nabi dapat wahyu Ayat dia ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat terakhir, lepas tak ada ayat turun dah. Last. Hari ini aku sempurnakan agamamu, dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku lengkapkan kepada kamu nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redha
Islam menjadi agamamu. Aku redha Islam menjadi agamamu. Dan Nabi pun cakap, inilah ayat yang terakhir turun. Sahabat-sahabat masa tu gembira. Wah, ayat lah, sempurna dah Quran turun. Ayat terakhir, agama pun dah sempurna. Ya Allah, agama dah sempurna. Sukalah sahabat kecuali seorang sahabat yang menangis katanya sampai pengsan. Dia menangis sampai pengsan. Sahabat kata, kenapa ni? Orang semua gembira, agama dah sempurna, agama telah sempurna, agama telah sempurna. Seorang sahabat ni pengsan. Lepas tu bila dia sedar, sahabat tanya, kenapa kau nangis? Kan? Jadi dia pun cakap, kalau tak silap saya, Saidina Abu Bakar Saidina Abu Bakar. Dia kata, macam mana dia tak menjadi terlampau emosi. Sebab dia cakap, bila agama dah sempurna, bererti tugas Nabi dah selesai. Tugas Nabi dah selesai dah. Bila tugas Nabi dah selesai, Nabi bermaksud Nabi akan tinggalkan kita semua. Nabi akan tinggalkan kita. Dan bermula daripada situlah Nabi mula gering, mula sakit-sakit. Demam, sakit kepala. Ya? Dan masa tu sahabat-sahabat semua lepas dengar Abu Bakar cakap macam tu, semua menangis. Dia kata tak terfikir pula macam ni. Ya? Sebab Saidina Abu Bakar ni jiwa dia sensitif. Dia beremosi. Orangnya sangat sangat beremosi, sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan bila orang tengah gembira dia kata, tugas dah sempurna, bererti Nabi akan tinggalkan kita. Ya, ketika itu beramai-ramailah para sahabat menangis-nangis bila mendengar kenyataan daripada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Di mana berlakunya? Di Padang Arafah. Tapi bukan atas bukit Jabal Rahmah. Tapi bukit tu dekat situ juga. Padang Arafah ni kan besar kan? Maka Rasulullah tu berdiri di satu tempat, lebih kurang dekatlah dengan kaki bukit tu. Ya, maka Rasulullah kata, di situlah Rasulullah SAW menyampaikan khutbah wida' yang terakhirnya. Dipanggil khutbah perpisahan. Dia kata, yalah, di situlah berlakunya haji pertama dan haji terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan lepas Rasulullah haji tu, bersiap-siaplah dia untuk kembali semula ke Madinah. Mekah Madinah jauh. Mekah Madinah jauh. Dan akhirnya Nabi wafat di mana? Di Madinah. Sampailah hajat Nabi nak balik kampung. Sampai hajat Nabi nak balik kampung. Kampung Nabi kat mana? Kat Mekah. Nabi lahir kat mana? Kat Mekah. Yang itu dan tengok Ustaz Izzat buat live dekat Mekah kan? Mekah ni tanah dia agak gersang berbatu-batu. Madinah ni tanah dia subur. Sebab itu kurma banyak dekat Madinah, bukan dekat Mekah. Mekah ni gersang, tempat tempat Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan di tempat yang gersang. Kosan ni Ustazah? Ya. Allah Akbar. Jadi sebab itu sebenarnya hari Arafah ini adalah hari yang sepatutnya kita memang meraihkan hari kekasih. Hari di mana Rasulullah SAW dapat wahyu terakhir untuk dia. Dan dikatakan juga kan lepas 9 Zulhijjah, besok 10 Zulhijjah kan? Jadi 10 Zulhijjah adalah hari raya. Hari raya Aidil-Adha, dan ketika itu Nabi SAW telah buat korban sebanyak 63 ekor unta. Ikut umur dia. 63 ekor unta. Ada juga yang mengatakan 63 ekor unta tu yang dia sembelih. Ada lagi yang sahabat lain yang tolong sembelih kan. Jadi sebab itu subhanallah, kita berusahalah untuk jadikan amalan korban ni semua kena niat
untuk jangan gagal untuk setiap tahun untuk kita buat korban. Sebab Allah bukan minta kita buat korban sebulan sekali. Hey Syira. Syira, kau baik. Bayar duit. Bayar duit cepat. Bayar duit cepat. Aku nak korban tak? Aku nak korban. Korban sebulan satu kali. Banyak duit. Ini bulan kambing, bulan depan Kambing, lembu, tak, lagi lembu. satu bulan unta. 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 Berapa ekor? Berapa ekor? Berapa ekor? Ya Allah. Kan? Allah. Tak minta kita buat sebulan sekali. Ya. Tak boleh kan. Setahun sekali je. Buat kambing Jadi golek. Allah Ni minta. tak bulan ni buat kambing. Kan kambing golek tiap minggu. Ayam golek hari-hari. Kan? Ayam golek hari-hari. Hari-hari. Ayam golek, itik, salai. Hari-hari golek. Itu korban setahun sekali kedekutnya. Nen dah bagi ceramah dah tu. Nen, bagi ceramah Woi. pasal korban Nen. Suruh dia orang korban. Orang korban apa dia kira? Korban duit pun susah ke? Apalah. Bagi duit lah. Bagi duit lah. Itu pun susah ke? Orang bagi nyawa dulu. Betul. Masya Allah, ini bagus punya ceramah ini. Cakap lagi adik, cakap lagi. Ingatlah, bagi duit pun susah ke? Bukan minta nyawa lah, minta duit. Tadi Ustazah sudah cerita. Ay, ya Allah. Ustazah. Ya. Ustazah, astagfirullahalazim.